Keputusan lebih tepat, hakim diberi pilihan guna budi bicara. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Dan bersama saya Miza Usni Muhammad dalam berita tengah malam. Hukuman mati yang bukan mandatori masih ada. Perdana Menteri berkata ini kerana hanya terdapat 12 kesalahan membawa hukuman mati mandatori. Sementara hukuman mati tetapi dengan budi bicara mahkamah pula membabitkan 22 kesalahan. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, pemansuhan hukuman mati mandatori memberi hakim pilihan untuk menggunakan budi bicara dalam menjatuhkan hukuman. Hakim tidak lagi terikat dengan perkataan mandatori bagi hukuman mati yang menyebabkan mahkamah tidak mempunyai pilihan selain menjatuhkan hukuman gantung sampai mati seperti diperuntuk undang-undang. Contohnya dalam kesalahan mengedar dadah. Kita berpandangan bahawa setiap manusia ni perlu diberikan peluang kedua untuk hidup. Jadi hakim ada dua pilihan. Kalau dia rasakan orang itu memang penjenayah tegar, memang mengedar dadah yang menyebabkan beratus ribu orang mati, dihukum mati, boleh. Dia dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman mati. Tetapi kalau dia rasa dari segi budi bicara dia kata dia nak beri hukuman seumur hidup lah, dengan sebat sekali. Jadi dia kata dia boleh pinda hukuman mandatory itu kepada hukuman yang lebih ringan. Terdahulu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan hukuman mati mandatori dimansuhkan. Hukuman gantian tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Keputusan dimuktamad kerajaan pada mesyuarat Jemaah Menteri Rabu lalu susulan pembentangan laporan kajian hukuman gantian mati mandatori oleh beliau. Bagaimanapun jangka masa bagi menguatkuasa pemansuhan hukuman mati mandatori masih belum dipersetujui. Banyak perkara perlu dipalusi terlebih dahulu, termasuk cadangan menubuhkan tribunal untuk mengkaji kes yang sudah dijatuhkan hukuman berkenaan. Kerajaan juga secara prinsipnya menerima syur-syur jawatankuasa khas hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori yang dijelaskan melalui laporan kajian itu. Jawatankuasa diketuai bekas Ketua Hakim Negara Tun Richard Malajum itu dianggotai pakar kajian jenayah dan perundangan. Antaranya bekas Hakim Besar Melaya, bekas Peguam Cara Negara, pengamal undang-undang dan pensyarah undang-undang institusi pengajian awam terkemuka. Penelitian lanjut akan dilaksana berhubung cadangan hukuman gantian terhadap 11 kesalahan yang membawa hukuman mati mandatori, satu kesalahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan 22 kesalahan yang membawa hukuman mati tetapi dengan budi bicara mahkamah. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama Jabatan Peguam Negara, bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri selain kementerian dan jabatan berkepentingan. Tindakan itu amat signifikan bagi memastikan pindaan akta-akta berkaitan mengambil kira prinsip kekadaran dan perlembagaan terhadap mana-mana cadangan kepada kerajaan nanti. Langkah kerajaan memansuhkan hukuman mati mandatori dengan menggantikan hukuman yang tertakluk kepada budi bicara mahkamah dianggap relevan. Bekas Presiden Badan Peguam Malaysia Salim Bashir berkata ia memberi ruang kepada hakim membuat keputusan lebih tepat mengikut kesalahan yang dilakukan individu. Kita menghormati keputusan tersebut dan berterima kasih kepada kerajaan mengambil pendirian tersebut untuk memberikan budi bicara kepada mahkamah untuk menentukan
tahap hukuman yang bakal dijatuhkan kepada seseorang yang telah disabitkan kesalahan terhadap kesalahan jenayah berat. Bagaimanapun tegasnya, pendirian kerajaan perlu jelas terhadap pesalah-pesalah yang telah pun disabit salah dan dijatuhkan hukuman mati mandatori oleh mahkamah. Adakah proses pardon akan diusulkan oleh kerajaan untuk pesalah-pesalah yang telah pun dijatuhkan hukuman gantung sampai mati dan mana proses rayuan telah tamat di Mahkamah Persekutuan. Perkara ini perlu dijelaskan oleh kerajaan supaya orang-orang yang telah disabit salah dalam dengan menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ini dapat penjelasan tentang apa yang akan berlaku kepada nasib mereka. Bagi mengatasi isu banjir kilat di Kuala Lumpur, beberapa perkara telah diperinci dan langkah penyelesaian sedang dilaksanakan. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim berkata, di Jalan Ampang, sebuah kolam takungan kecil telah dibina secara pantas. Tiap-tiap hotspot tu, dia ada solusinya. Contohnya Jalan Ampang, saya sudah melawat 3 kali hari ini untuk memastikan supaya kolam takungan kecil itu dibina serta-merta. Kita ada keluar arahan tadi pukul 11 tadi dan kontraktor telah hampir siap dengan membuat kolam takungan kecil untuk membolehkan air itu berkumpul di situ dulu sebelum masuk ke dalam longkang besar. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Menara 1 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tambah beliau, fasiliti kamera akan digunakan untuk memastikan keadaan longkang kerana kebanyakan banjir kilat berlaku disebabkan kumbahan yang tertakung di laluan air. Beberapa penambahbaikan perlu dilaksanakan jika Kerajaan Berhasrat memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST dan ini melibatkan aspek kecekapan proses bayaran balik dan mengelakkan kekeliruan dalam pengkelasan barang bercukai dan tidak bercukai. Menerusi laporan Kewangan Rakyat ke-98, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata peningkatan tahap kemahiran pegawai kerajaan, pematuhan peniaga dan tadbir urus keseluruhan GST juga perlu ditambah baik. Meski peningkatan harga komoditi global memberi manfaat kepada negara, hasil tersebut tidak mampan kerana bergantung kepada pergerakan pasaran global. Justru kerajaan harus meneroka sumber hasil yang stabil dan lebih meluas seperti cukai kepenggunaan. Bagaimanapun, sistem percukaian baharu perlu diluluskan di Parlimen sebelum dilaksanakan. Justru mengambil kira keperluan libat urus serta penambahbaikan sistem sedia ada, GST tidak mungkin dilaksanakan tahun ini. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX memohon kerajaan melaksanakan 3 langkah penting bagi membantu penjawat awam yang kini terkesan akibat kenaikan harga barang dan ini termasuk melaksanakan gaji minimum RM1,800, menaikkan 2 tangga gaji KGT bagi penjawat awam sedia ada dan cadangan sistem saraan baharu bagi menggantikan sistem saraan Malaysia SSM. Menurut Presiden QPEX, Dato' Adnan Mat, tuntutan tersebut sangat relevan dan dibuat berdasarkan kepada keupayaan keuangan kerajaan. Kami tetap berterima kasih apabila kerajaan juga telah membuat beberapa langkah utama. Tetapi langkah-langkah ini tidak mampu untuk kami hadapi dengan kedudukan kewangan dan gaji kami pada ketika ini. Tambah beliau, pelaksanaan gaji minimum RM1,800 dalam sektor awam akan diikuti sektor swasta yang seterusnya akan dilaksanakan secara menyeluruh dan lancar. Ia sekaligus memudahkan kerajaan mencapai sasaran pendapatan isi rumah RM10,000 sebulan bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi menjelang 2025 melalui rancangan Malaysia ke-12.
Sementara itu, jelas beliau SSM sedia ada telah berusia kira-kira 20 tahun dan dilihat tidak berkesan dalam membantu penjawat awam dalam situasi masa kini. Beliau bercakap dalam satu sidang media di Kota Kinabalu, Sabah. Semua individu berisiko mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Saya, anda, kita tidak terkecuali. Apatah lagi dalam keadaan stres yang melampau dan berjauhan dengan keluarga. Ingat, sekiranya kemurungan ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mengundang kemudaratan termasuk tingkah laku bunuh diri. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Bertemu kembali. Penubuhan kluster komunikasi strategik di bawah jawatankuasa Kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara FSCC adalah satu langkah proaktif Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Penganalisis polisi sosioekonomi Dr. Zokri Idris optimis menerusi kluster baru itu maklumat serta informasi tepat, sahih dan terkini berhubung sekuriti makanan negara dapat disalurkan dengan efektif kepada rakyat. Ia membina keyakinan rakyat dan pelabur luar negara bahawa tahap sekuriti makanan di negara kita masih berada dalam keadaan terkawal. Jadi rakyat ataupun pengguna tidak perlu tergesa-gesa membeli barangan ataupun panic buying yang kita ada suatu ketika dulu ketika COVID melanda. Keduanya saya melihat ia menzahirkan sebenarnya kepimpinan kementerian dan juga kerajaan dalam menangani isu ini. Kluster komunikasi strategik mampu berjaya mencapai sasaran sekiranya mendapat kerjasama semua pihak selain rakyat sentiasa peka dengan maklumat yang disalurkan. Bagi memastikan kluster komunikasi strategik ini berjaya, kita perlu memastikan pertama tidak akan berlaku sebarang pendidihan maklumat dan informasi. Segala apa yang dikongsi dan ditularkan kepada rakyat haruslah mendapat mandat ataupun penjelasan yang sejelas-jelasnya agar informasi ini disambut baik oleh rakyat. Kita tidak mahu sebarang kekeliruan ataupun kecelaruan di peringkat rakyat yang terdiri daripada pengguna, pemborong, peruncit, penternak dan sebagainya. Semalam MAFI mengumumkan penubuhan kluster komunikasi strategik di bawah FSCC bagi menyampaikan maklumat dan inisiatif kerajaan berhubung sekuriti makanan. Negeri Sembilan sedang mengenal pasti kawasan yang boleh diusahakan sebagai pusat tanaman pengeluaran makanan. Antara kawasan tumpuan ialah daerah Jelebu, Gemas, Kuala Pilah dan Tampin. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, selepas dimuktamad, satu kertas kerja pembangunan pusat makanan itu akan dibentangkan. Kalau kita tak boleh nak usahakan tanaman kita tu rugilah. Selagi itu tak boleh kita nak usahakan tanaman kita, minat tu tak datang, rakyat rasa susah nak buat, itu kerugian yang kita tanggung. Memang banyak sebenarnya. Bukannya sedikit. Dia nak buat, dia fikir ada musuh tanaman. Dia tak buat kebun dia. Dia nak buat, dia terpaksa tangguh dulu. Tangguh tu buang masa. Jadi kalau kita kurangkan musuh tanaman kita, mereka boleh usahakan tanah mereka, ini akan memberikan kebaikan kepada kita. Dalam perkembangan lain, tahun ini Mukim Ampangan dan Rompin dijadikan tumpuan program penghijauan kawasan berisiko tinggi KBT bagi membeteras masalah penyalahgunaan dadah dalam komuniti di Negeri Sembilan. Datuk Seri Aminuddin berkata usaha tersebut dapat dijayakan menerusi kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK bersama pihak swasta, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti bagi memastikan usaha penghijauan KBT dapat dicapai.
Pada 2019, projek penghijauan Felda Sungai Kelamah Tampin telah dilaksana dengan menyasarkan pencapaian pada 2023. Kita dapat keluarkan dan ke daerah Gemencir, dan sekarang kita dalam tumpuan kita adalah Ampangan, mukim Ampangan dengan mukim di bukan mukim di Jempol, Rompin. Mukim Rompin di Jempol. Jadi ini yang harus kita tumpukan. Biar kita berfasa dan berstrategi, ataupun kita berpusat tumpuan kita, okey, apa kita nak buat dalam kawasan ini, apa kita nak buat dalam kawasan ini. Jadi akhirnya akan ada kejayaan. Beliau berucap pada majlis sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan di Seremban. Majlis Daerah Maran memperoleh peruntukan RM317,000 bagi melaksanakan program Bandar Selamat tahun ini. Program bertujuan mewujudkan persekitaran lebih selamat menerusi usaha mengurangkan kadar jenayah. Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Muttalib berkata turut diperkenal inisiatif pemutihan kawasan Black Spot bagi meningkatkan rasa selamat dalam kalangan orang awam. Dan Bandar Selamat yang memperuntukkan wang sejumlah RM317,000 yang kita bagikan kepada Majlis Daerah Maran bagi mereka menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan kerja-kerja ataupun usaha untuk memastikan bahawa Maran sebuah bandar yang selamat, aman, tenteram dan sebagainya. Ini melibatkan beberapa perkara seperti masalah penanganan masalah jenayah, masalah keindahan dan sebagainya. Beliau ditemui selepas Majlis Pasca Syawal bersama Pertubuhan Bukan Kerajaan dan meraihkan Bakal Haji 2022 di Maran. Sindiket Reka Liberasi Tenaga Kerja yang berselindung di sebalik agensi pekerjaan haram tumpas. Ia hasil serbuan di dua premis berasingan di Kuala Lumpur dan Ampang, Selangor Rabu lalu. Sindiket didalangi lelaki Bangladesh berstatus pemaustautin tetap Malaysia. Modus operandinya menubuhkan syarikat pembinaan dan agensi pekerjaan haram untuk mengaburi pihak berkuasa. Suspek meyakinkan pelanggan untuk urusan pengambilan pekerja asing dengan bayaran antara RM3,500 hingga RM4,200 bagi setiap permohonan. Berdasarkan bayaran dikenakan serta jumlah rampasan pasport, sindiket dipercayai mampu mengaut keuntungan hingga RM2 juta. Turut ditahan wanita tempatan yang merupakan pemilik syarikat pembinaan. Juga dua lelaki warga Bangladesh disyaki orang tengah antara syarikat dan pelanggan. Sejumlah 488 naskah pasport antarabangsa telah berjaya dirampas, iaitu terdiri daripada 457 pasport Bangladesh, 8 pasport Indonesia, 8 lagi pasport India, 8 pasport Pakistan, 6 ialah pasport Myanmar dan 1 naskah pasport Nepal. Pasukan serbuan juga turut merampas wang tunai sebanyak RM38,308 hasil daripada bayaran yang dikenakan, dan turut dirampas ialah 12 cap syarikat dan 2 set komputer. 30 kompaun dikeluarkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso Melaka dalam ops kesan dengan nilai kira-kira RM18,000 kepada majikan yang gagal mencarum. Menurut Pengarah Pekeso Melaka, Abdul Razak Omar, pelbagai alasan diberikan oleh majikan seperti tidak tahu, pekerja tidak mahu mencarum, masalah keuangan dan sebagainya. Dan majikan perlu bertanggungjawab dengan mendaftar caruman berkenaan sebagai persediaan kepada keluarga pekerja sekiranya berlaku kemalangan. Saya juga ingin ingatkan di sini supaya industri di waktu malam mereka jangan ingat mereka boleh terlepas daripada tanggungjawab mereka. Di waktu malam juga kita daripada Pekeso kita akan menziarahi mereka supaya mereka dapat menjalankan tanggungjawab. Sekiranya mereka gagal, kita akan mengenakan kompaun kepada mereka.
Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan faedah perkeso kepada 6 beradik yang kehilangan ibu bapa mereka dalam kemalangan jalan raya pada 6 Jun lalu di Bukit Lintang. Hadir sama Esko Perpaduan Penerangan Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Negeri New Hisim, dan pada majlis berkenaan perkeso menyampaikan faedah penakad berjumlah RM2,876.14 sebulan dan faedah pengurusan mayat sejumlah RM4,000 secara one-off kepada anak sulung pasangan berkenaan iaitu Said Izzuddin. Sepuluh asnaf terpilih untuk menyertai program usahawan Asnaf Berdikari 2022 anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Wilayah Persekutuan. Program yang pertama kali dilaksanakan ini merupakan kerjasama strategik Kemas Wilayah Persekutuan bersama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi membantu golongan asnaf menjana pendapatan sekaligus mampu berdikari dan keluar dari garis kemiskinan. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, Datuk Muhammad Yasid Bidin berkata program ini memberi peluang golongan tersebut menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dan memulakan perniagaan secara kecil-kecilan. Tapi alhamdulillah yang 10 ni dia sanggup. Mana dia dengan bantuan kita dari segi peralatan kita bagi, ilmu pengetahuan kita bagi, praktikal dan juga sikit bantuan modal, dan dia sanggup untuk generate income sendirilah, akan berikhtiar untuk generate income. Itu yang kita pilih. Sebenarnya kita ada berbagai-bagai program untuk membantu masyarakat luar bandar sana. Bagi peniaga-peniaga yang hari ini, mana dia peniaga yang betul-betul zero, kita minta dia jadi peniaga ataupun jadi usahawan lah. Menerusi program tersebut, usahawan asnaf diberi kursus kemahiran dalam bidang masakan, kursus latihan pengendalian makanan dan kursus asas keusahawanan. Setiap peserta juga diberi kit peralatan bernilai RM2,000 seorang yang merangkumi kanopi, meja lipat, tungku gas, tong gas dan perkakasan memasak. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perasmian penutupan program usahawan Asnaf Berdikari Kemas Wilayah Persekutuan 2022 di Ibu Negara. Senator Datuk Seri Zuraina Musa dilantik sebagai pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS yang baharu. Tan Sri Muhammad Salim Fathiddin pula dilantik sebagai pengerusi interim Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Perkara itu diumumkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Datuk Sri Zuraina menggantikan Zakaria Abdul Hamid yang tamat perkhidmatan 22 Mei lepas. Pelantikan selama 2 tahun berkuat kuasa hari ini hingga 9 Jun 2024. Sementara itu, pelantikan Tan Sri Muhammad Salim bagi menggantikan Datuk Dr. Fahullah Suhaimi Abdul Malik yang tamat perkhidmatan semalam. Pelantikan berkuat kuasa hari ini hingga lantikan pengerusi baharu. Badminton Masters Indonesia, bergu wanita negara Perlitan dan Mtina mara ke separuh akhir selepas cemerlang menundukkan pilihan keempat dari Thailand Jongklophan Kitikarakul Rawindi Prajongjai dengan keputusan 21-11, 21-16. Pasangan negara itu memerlukan 44 minit untuk mara sekaligus melebarkan rekod 4 kemenangan berturut-turut ke atas lawan dari Thailand itu. Pasangan bergu lelaki Aaron Chia So Woyik pula tewas setelah ditundukkan oleh bergu Cina Lian Weikeng Wang Chan dalam permainan 3 set 16-21, 21-13 dan 21-17. Perjuangan satu lagi pasangan bergu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin juga tamat di suku akhir selepas memberi tetangan sengit kepada bergu pilihan pertama kejohanan dari Indonesia Marcus Gideon Calvin Sumarmuljo dalam 3 set 21-10, 11-21, 18-21. Kecemerlangan Rizija juga tamat di suku akhir apabila ditewaskan juga oleh pemain tuan rumah Anthony Ginting 18-21, 21-16, 21-15.
Menjelang aksi kumpulan E kelaikan Piala Asia 2023, Malaysia menentang Bahrain. Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pan-gon hanya mahukan kemenangan meskipun berhadapan pasukan berwibawa seperti Bahrain menjelang pertemuan malam esok di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jelas Pan-gon, beliau menghormati pasukan yang berada di ranking ke-89 dunia berkenaan serta pasukan dominan dalam kempen Piala Asia. Namun Pan-gon enggan mendedahkan strategi yang bakal diolahnya sama ada bermain secara terbuka atau bertahan. We have our own way to choose the win. So we will be consistently to keep our way to fight. Different way, this is we respect all, but we will continue to go our own way. Tambah Pan-gon lagi, moral pasukan juga berada di tahap terbaik selepas kemenangan terhadap Turkmenistan serta semua pemain bebas daripada kecederaan. Selain itu, Pan-gon turut berharap kehadiran penuh penyokong Harimau Melaya dapat memberikan sokongan padu buat anak-anak buahnya. Sementara itu, pemain pertahanan kebangsaan Ahmad Kuzaimi PE juga berpendapat pasukan tidak mempunyai sebarang tekanan untuk berhadapan pasukan-pasukan yang mempunyai ranking lebih baik daripada pasukan negara. Kita dah bermain dengan tim-tim yang berada di ranking atas kita. So bagi saya tak ada yang mustahil lah untuk kami semua cuba mendapatkan keputusan menentang Bahrain nanti tu. Sepak mula antara pasukan Malaysia dan Bahrain akan bermula pukul 9 malam. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.